Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teacher Elina Jalil, Academic Director Mumtaz Generation International. Apa khabar semua? Teacher doakan semuanya berada dalam keadaan sihat, ceria dan sentiasa bertenaga sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak. Okey, bersama-sama Teacher, seorang speaker yang tidak asing lagi di Malaysia, iaitu seorang kaunselor, penceramah dan penulis buku-buku berkenaan dengan kanak-kanak dan kekeluargaan. Untuk pengetahuan, okey Puan Mazna, saya sebenarnya terus terang cakap dengan Puan ya, saya ni seorang yang peminat tegar Puan. Suka baca hasil penulisan Puan, alright, e-book Puan, and then perkongsian Puan dekat laman sosial, alright, and then di kaca televisyen. So memang sangat memberi inspirasi, especially pada kita sebagai seorang ibu bapa, alright. So tuan-tuan dan puan-puan, di sini saya ingin berkongsi berkenaan dengan latar belakang Puan Mazna Ibrahim. Boleh Puan ya? Saya berkongsi sedikit ya. Alright, Puan Mazna Ibrahim merupakan seorang kaunselor di salah sebuah organisasi kesihatan di Perlis dan telah berkhidmat selama 10 tahun sejak daripada tahun 2006. Okey, beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang kaunseling kanak-kanak dan kekeluargaan dan juga merupakan ahli kepada Malaysian Counselling Association. Beliau juga merupakan speaker jemputan, aktif berkhidmat dengan NGO dan telah banyak mengendalikan seminar dan grup coaching di seluruh Malaysia. Beliau juga merupakan seorang penulis dan telah banyak menghasilkan penulisan e-book, antaranya e-book Saya Tak Nak Marah Anak, Teknik Rebonding, Teknik Hypnoscript dan Tips Adik-beradik ngam yang semestinya memberi manfaat kepada ribuan ibu bapa di luar sana. Masya Allah. Terima kasih banyak Puan Mazna. Terima kasih Teacher Elina sebab jemput ya. Sama-sama. Okey, dekat sini kita berkongsi berkenaan dengan pengendalian, okey, untuk pengetahuan Puan Mazna, di Mumtaz Generation kita ada mengendalikan satu Mumtaz Generation talk show lah. Orang kata show time untuk every morning kita akan share kepada ibu bapa berkenaan dengan parenting tips, alright, and then sharing from the speaker untuk ibu bapa lebih to create awareness, alright, regarding on this family matters, anak-anak punya development dan sebagainya. Okey, tajuk pada hari ini yang kita akan berkongsi bersama ibu bapa di luar sana adalah cara mudah untuk ibu bapa kekal sabar dan positif sepanjang bulan Ramadan. Itu tajuk yang sangat seronok kita kongsikan dan sangat sesuai sepanjang bulan Ramadan ni. Okey. So, Puan, sebelum Puan berikan Puan pandangan, pendapat berdasarkan pengalaman dan kajian Puan. Macam kita tahu, bulan Ramadan ni adalah bulan yang menguji kekuatan iman, amal, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutamanya sepanjang musim PKP ni, Ramadan dan PKP. Alright? Orang kata bersa, Ramadan versus PKP. Okay. So, yang mana kehidupan seharian kita duduk kat rumah memang tak boleh ke mana-mana. Selalu bila kita cuti panjang, kita seronok boleh bawa anak-anak keluar, kita boleh bersia-sia. Yang ni duduk di rumah, pandang anak, pandang suami, pandang kerja bagi siapa yang ada tuntutan pekerjaan tu. So, dekat sini boleh tak Puan berikan sedikit pandangan Puan bagaimana kita nak ibu bapa di luar sana nak kekal positif dan sabar sepanjang bulan Ramadan ini Puan. Silakan. Okay, terima kasih Teacher Elina. Saya pun berfikir-fikirlah pasal tajuk ni kan beberapa hari kan, tapi saya tak sempat nak tulis point kan. Kalau ikutkan saya macam nak bagi model lah kan. Okey, jadi dalam sebelum tu saya nak intro, iaitu sebenarnya setiap yang pada saya lah Allah dah susun tu dah hidup dah. Bila sebelum Ramadan kita dah PKP kan, kita dah PKP beberapa minggu, sebenarnya kita dah semakin immune pada saya lah kan. So dalam cabaran dalam tempoh PKP tu, bila kita ada cabaran, kita dah mula buat intervensi atau kita buat perubahan supaya boleh bantu anak supaya tak boring kan. So ibu bapa pun cari cara macam mana nak me time kan, nak self care supaya kekal positif. Jadi bila masuk je fasa Ramadan, kita dah ada sedikit persediaan. Saya yakin kita bukan
terus PKP dan Ramadan, saya nampak kita dah ada persediaan. Sama juga macam kalau kita dapat anak pun, kita bukan terus dapat anak, kita ada 9 bulan mengandung. Jadi Allah tu dah bagi cantik. Jadi kat situ sebenarnya yang pertama memang nak apa-apa pun kita nak syukur. Kan bila syukur kan memang kita dah biasa dengan ayat Quran kan, bila kita syukur nikmat kita akan bertambah kan. Jadi dalam apa-apa perkara pun nak jadi positif tu, kita nak cari apa yang kita boleh syukurkan untuk hari ini. Ya, sebab emosi ni dia up and down kan. Okay, dia macam roller coaster kan, kejap okey, kejap tak okey kan. Jadi sebab tu kalau kita tengok karakter kan, bila kita solat 5 kali sehari, sebenarnya kat situ kita dah nampak yang 5 kali tu kita dah niat nak solat kan. Betul. Okay, jadi bila niat nak positif dan niat nak sabar, juga kena letakkan niat tu kerap-kerap. Kan, jadi kalau saya nampak amalan tu dah elok dah. Maknanya sepanjang hari, bila malam tu kita dah mula fikir apa hari ini telah berlaku, refleksi kan, ataupun kalau bahasa Inggeris reflection, kalau dalam Islam tu muhasabah kan. So bila kita dah nampak kita ada, hari ni aku dah marah anak teruk lah, kesian tadi anak tu menangis, dia panggil dia nak sikit je, dia nak sudu je kan, tapi aku tengah buat kerja, aku marah dia. So kita dah ada rasa sedar, and then kita ada niat, okay, esok aku akan lebih positif dan lebih sabar. Jadi benda tu dah start daripada malam tu untuk esok. Kan? Jadi bila esok tu kita punya gelombang emosi kan macam ni. Kan? Jadi sebab itulah solat tu sangat baik kan. Bila habis je solat, kita dah letak niat dah yang okey. Masa lepas solat memang emosi kita positif. Betul. Jadi kalau anak yang dah besar, yang kita solat sama, kita akan ajak dan kita akan tegur ataupun minta maaf kan. So maknanya kita dah start daripada zero balik. So dalam tracking kita punya emosi yang roller coaster ni, kita kena bawa ke track balik. Kita akan terkeluar macam termarah anak, kadang ternegatif sedikit kan, kita terasa dengan suami ke, gaduh dengan suami, whatever kan. So kita balik pada track balik, dan track tu kita boleh balik 5 kali sehari sebenarnya. Kan, cuma mungkinlah ada yang kalau kita cuti kita tak boleh solat kan, sebab tu ada amalan-amalan lain. So saya nampak spiritual, okay, saya pun selalu membaca, selalu mengkaji, selalu berfikir bila saya buat intervensi dengan klien kan, macam mana saya nak bantu supaya saya dapat kunci kepada semua permasalahan manusia kan. Sebenarnya ialah dia punya stability manusia ialah spirituality. Betul. Okay, bila spirituality tu dia dekat foundation kan, bila spirituality okey, dia punya individu akan lebih stabil. Kan, jadi barulah dia punya pemikiran boleh balik pada positif, and then dia punya emosi, lepas tu baru dia punya tingkah laku. So tingkah laku kalau terlepas terbabas kan, anak-anak pun sama, itu adalah terjemahan daripada individu yang tidak stabil. Kan, kalau anak tu memanglah dia belum stabil sebagai individu sebab dia masih kanak-kanak kan, so dia memang fluctuate lah, dia okey tak okey kan. Tapi behavior anak kalau berulang-ulang kan, macam saya dapat soalan banyak lah orang pemberi ibu kan, so dia kata anak buat hal sentiasa kan, lepas tu ibu apa asyik marah kan. Jadi behavior anak tu adalah petanda kepada something wrong yang dekat pemikiran, emosi dan spirituality dia. Walaupun anak tu bayi, sebenarnya spirituality dia kita dah boleh mula terap kan. Kan, jadi balik pada soalan tadi, cara mudah sebenarnya kita cari kesyukuran dalam diri kita. Tak kisah agama apa pun, saya yakin memang dia amalkan amalan-amalan spirituality masing-masing. Dia buat yoga kan, dia solat masing-masing, semua tu untuk membentuk untuk membentuk ketenangan, stability sebagai individu kan. So kita check balik apa yang kita tak cukup, dan tak cukup tu ialah bagaimana hubungan kita dengan pencipta. Saya setuju sangat. Sebab apa? Okey, saya berbalik-balik pada diri saya lah kan. Kadang-kadang macam saya ada 3 orang anak lelaki. Alright, anak lelaki Puan Mazna dia agak mencabar. Kadang-kadang kita tak nak tukar jadi hijau kan. Tapi memang kena tukar hijau juga kadang-kadang. Cumanya pendekatan yang saya buat, sebab saya tak nak marah mereka. Sebab bagi saya kalau saya marah mereka, emosi saya akan rosak. Emosi mereka memang sudah tentu rosak. Emosi saya bertambah lagi rosak. So saya buat pendekatan apa tau? Saya benarkanlah kesilapan berlaku. Sebab macam Puan cakap tadi, kita kena solat. Kadang-kadang kita check balik, aku nak marah anak ni, aku dah solat Zuhur ke belum ni? Baik aku solat dulu, nanti kau sambung. Kalau saya marah dandan, itu yang terjadinya. Saya tengok ibu bapa yang anak buat silap itu
terus terjah anak tu buat kesilapan. Dia tak fikir apa yang berlaku di sebalik terjahan kemarahan itu. Sebelum ni saya memang anak buat salah je terus. Sebab kita manusia biasa pun. Kita kadang-kadang orang kata bukan malaikat. So kadang-kadang terus marah. Tapi saya tengok impak dia memang tak sihat lah untuk anak. So saya kata, hari ni aku dah solat Zuhur ke belum? Belum solat Zuhur, pergi solat Zuhur dulu. At least lepas solat Zuhur barulah kita boleh tenang. Tadi kenapa buat macam ni kat ibu, buat macam ni kat barang-barang, kenapa sepahkan sini. Kita marah anak-anak lebih tenang. Dan saya tengok anak-anak dia menerima nasihat tu pun lebih tenang. Dan dia minta maaf. Sorry ibu. Faham tak? Kalau tidak, kalau saya tak solat dulu, dia akan jadi dia pun anak akan menangis. Sebab apa? Saya terkejar dia lah. Betul. Ini yang saya yang banyak hasil penulisan daripada Puan dan kita punya parenting book yang lain. Saya try dan saya pun cadangkan pada ibu bapa. Kadang-kadang kita pun nak marah belum Zuhur lagi, kadang-kadang pukul 10:30 dah naik hijau juga. So saya buat pendekatan apa tau? Saya cakap dengan tenang, tarik nafas, astagfirullahaladzim. Lalu kalau saya marah betul-betul Puan Mazna, saya akan beristighfar. Sebab saya tak suka jadi marah. Sebab saya tahu bila saya marah, cepat marah, anak saya akan jadi seorang pembaran. Yes. Kita suka tak orang baran? Saya suka sangat perkongsian Teacher Elina sebab Teacher Elina ada kesedaran. Kesedaran sangat banyak damage atau keburukan bila kita emosi amarah menguasai lebih daripada mendidik. Nampak tadi bila Teacher Elina dah solat, so bila tanya balik anak, so kat situ Teacher Elina punya marah pun ialah bukan marah yang marah, tetapi marah kerana nak tegur dan mendidik kan. Dan anak pun kita nak bagi tahu dia tadi maaf ibu terlepas marah. Ataupun anak macam anak saya kan, cikgu kat sekolah dia dah define dah, itu bukan marah tapi itu tegur supaya anak-anak menjadi lebih baik kan. So bila anak dah makin besar, anak pun nampak mami bukan marah, mami tegur. Tapi kadang-kala memang saya ada terlepas marah dan saya sedar itu adalah tidak wajar sebab kita ada awareness kan. So cepat-cepat kita counter balik, minta maaf kan, so kita boleh balik pada track yang kosong tu. Yang saya bimbang ialah ibu bapa yang tidak sedar gaya yang dia, sebab gaya ni dia spontan tau, dia macam autonomi macam kan kalau kita panas tu, panas je kita pun terus respons kan, kita terus tarik kan. So memang ada orang karakter dia memang spontaneous dia macam tu. Dan benda tu dia dah belajar tanpa dia sedar daripada apa yang dia alami. Sepanjang dia 0 sampai 6 tahun kan 90% otak dia dah develop kan. So benda tu dia dah rakam, dah tengok, dah terjemah, so karakter dia jadi macam tu. Jadi untuk berubah memang tak mudah lah, tetapi tak mustahil. Yang tu yang nak pause tu memang tak mudah lah, tarik nafas kan, macam buat astagfirullahaladzim. Atau kita tahu kalau duduk situ kita akan katalah ada orang dia pukul-pukul anak kan, so dia pergi dari situ, and then dia ambil oksigen sikit kan, dia istighfar kan, dia bertenang, baca WhatsApp sekejap 1 minit pun okey, lepas tu dia kembali pada handle anak. Yang tu kena ada awareness lah Puan, dan syabas lah Teacher Elina ada awareness untuk pause tu. Betulnya awareness ni pun kan, mungkin sebab saya seorang guru dan saya macam kita lah sebagai seorang manusia, kita secara fitrah, siapa suka orang yang panas baran? Siapa suka orang yang suka marah-marah? Betul tak? So betul. Of course kita, bagi saya lah, kita dah lahirkan anak kita susah-susah, kita dah besarkan dia, takkan kita nak spoilkan atas perbuatan kita? So saya rasa ibu bapa pun ada perasaan yang sama. Tak ada ibu bapa nak spoilkan anak. Tak ada ibu bapa yang nak spoilkan anak. Kadang-kadang anak-anak ni dia spoil bukan hasil tangan orang lain. Dia hasil tangan ibu bapa tu sendiri. Betul. Jadi kat situlah kita nak, macam Puan Mazna kata, nak kekal macam mana kita nak create awareness pada ibu bapa. Sabar. Saya tahu tak mudah, tak senang. Dengan lisan, dengan verbal cakap sabar. So boleh lah. Tapi macam mana nak ada tindakan sabar yang konsisten Puan? Pendapat Puan macam mana nak pastikan kesabaran kita tu kekal konsisten dan kita punya, orang kata, momentum kesabaran tu sentiasa di tahap yang tinggi. Sebab kat rumah ibu bapa tak biasa mengendalikan anak-anak dalam tempoh yang panjang. Terutamanya ibu bapa yang bekerjaya kan. Mereka pagi-pagi pukul 8 dah hantar anak ke sekolah. Paling tidak pun akan jemput anak pukul 5 petang, 5:30. So mereka boleh kekal fokus dengan kerja hakiki mereka. Jadi dia ibu bapa
masa ibu bapa dengan anak-anak tu tak begitu panjang berbanding dengan tempoh PKP ni. Jadi sebab benda tu dah jadi rutin, saya rasa PKP ni adalah pertama kali tu, utamanya ibu bapa yang muda kan, yang tak biasa handle anak, yang dah biasa bekerja dan tak biasa handle anak dalam tempoh yang panjang. So tiba-tiba jadi macam ni, dia punya stres satu macam. So macam mana kita nak bantu ibu bapa ni agar kekal, konsisten, bersabar dan positif dalam mengendalikan anak-anak, supaya kita tak nak habis PKP ini mereka pergi sekolah, anak-anak tu punya emosi terganggu. Dan impaknya guru-guru yang mendidik. Sebab nak kena ni balik, nak apa orang kata, nak pulihkan balik. Betul. Jadi macam ni, Masya Allah kan, macam so apa pandangan Puan? Okay, so tips tu banyak amalan tu dia ikut kesesuaian lah tapi saya boleh kemukakan lima lah yang mungkin core lah yang boleh buat dan insya-Allah boleh berkesan. Okay, pertama pernafasan. Okay, bila tengok pernafasan orang pandang rendah, alah bernafas je lah kan. Tetapi sebenarnya pernafasan ni lah, kalau dalam saya pergi kursus banyak, saya pergi banyak kursus untuk belajar pasal strategi untuk emosi kan. Dan relaxation, even non-Muslim pun saya pergi, saya belajar, saya nampak memang dia tak akan lepas daripada teknik pernafasan. Okay, sebenarnya bila kita ada emosi negatif, pernafasan kita ialah tidak teratur dan tak tenang. Pernafasan tu tak cantik lah. Kan kalau dalam kita tengok kajian Brain Heart tu kan, dia buat kajian daripada 1990. Saya baca website dia, saya ya Allah, saya gembira sangat sebab itu sains, tapi dalam Islam dah cakap dah pasal hati kan, pasal seketul daging tu ialah hati kan. So sebenarnya yang kawal emosi ialah jantung. Okey, jadi bila kita kawal pernafasan, sebenarnya kita juga kawal emosi. Okey. Kan, jadi bila kita marah, sebenarnya kalau perasan orang yang marah dan membebel, dia tak bernafas. Cakap je. Dia tak bernafas. Jadi bila tak bernafas, maknanya karbon dioksida keluar kan. In oksigen tu tak ada. Kan, sebab sedangkan oksigen tu sangat penting, sebab oksigen bawa dua, satu darah kita bawa oksigen dan juga nutrien kan. So oksigen tu perlu bawa ke otak supaya kita sempat berfikir. So bila orang marah dia tak berfikir pun. Sebelum dia marah pun dia tak sempat berfikir. Okey, jadi satu teknik yang berkesan kalau waktu tenang tu bila, katalah pagi ataupun malam dia kena berlatih bernafas. Okey. Kan, dan biasa nafas turun nafas macam tu Puan. Tarik nafas dalam. Kalau saya ni ikut kalau pernafasan calm, dia ada banyak jenis pernafasan calm breathing, tarik nafas 4. And then hembus tu 8. So 8 tu ialah 2 kali ganda 4, betul tak? Okey, maksudnya bila tarik nafas 4 tu tarik nafas biasa, tak adalah panjang sampai kiraan 8 tu macam orang macam tu kan. Dia 4 tu biasa. And then bila dia hembus 8, maknanya dia kena hembus dengan kontrol. Oh, ada step. Bila kiraan 8, maknanya dia hembus tu sikit-sikit. Bila dia hembus sikit-sikit, dia sebenarnya dah paksa diri untuk kontrol. Kan nak kontrol karbon dioksida keluar kan, maknanya dia kontrol emotion dia tanpa sedar lah. Yang tu kena practice lah. Jadi kalau saya, tu satu, calm breathing. Satu lagi emotional breathing, biasa saya ajar dalam Isabah. So emotional breathing, anda niatkan bila in tu niatkan yang positif, katalah tenang. Mostly saya nampak emosi yang kita nak standardize ialah tenang lah, tenang. And then hembus. Hembus tu apa negativiti yang ada masa tu. Katalah dia rasa bimbang, ataupun dia rasa cemas, ataupun waktu malam dia rasa kurang teratur ke serabut kan. Ataupun dia ada isu marah sikit, tapi masa subuh tu marah sikit, bila siang-siang tu marah banyak kan. So tarik nafas, niat tenang. And then bila hembus, niat marah. Kan, insya-Allah lepas dia buat dalam 6 kali tu bunyi macam banyak, 6 kali tu 1 minit je. Kan, dan bila dah terror, 1 kali pernafasan tu mewakili 3 hingga 5 saat je. Okey. Maksudnya sekarang ni kita bernafas, kita fikirkan ketenangan. Bila kita hembus tu, yang mana kita rasa macam kita risau, kita cemas, kita tak suka, maksudnya kita nak lupakan, kita nak buang. Nak buang. In ambil, out buang kan. Nak ambil, nak buang, nak ambil, nak buang. Tetapi disarankan dalam buang tu kena pilih satu lah, sebab dia kan banyak.
banyak emosi kan. Pilih satu je. So maksudnya nak buang satu. Kalau katakanlah ada banyak benda nak buang, benda-benda negatif nak buang tu, okey, buat berulang kali lah. Yes. Sebab emosi ni sebenarnya layer by layer. Saya biasa buat terapi kan, saya tahu dalam journey terapi, emosi ni layer by layer. Memang emosi banyak, tapi dalam pada kita nak buat self therapy tu, kita pilih satu yang paling utama. Sebab tu kebolehan dalam EQ kan, EQ kebolehan mengenal pasti emosi sendiri. Yang tu sangat-sangat ramai tak ada. Sebab dia kena tanya, aku rasa apa ni? Okey, aku rasa berdebar. Macam saya nak live dengan puan ni kan macam berdebar kan. Orang dah biasa cakap berdebar. Berdebar kan. Lepas tu bimbang sedikit kan. So sebab kita dah terror, pernafasan je and then habislah. Tapi kalau kita tak berapa terror lagi, kita kena identify and then kita pilih satu yang paling utama dan kita proses yang satu dulu. Yang katalah ada marah, sedih, bimbang, takut kan. So mana yang paling tinggi? Oh, takut paling tinggi. So dia kena breathe in tenang and then breathe out takut. Kan dia buat 6 kali, lepas habis 6 kali dia tanya balik takut. Dia akan rasa takut dah tak ada. Ya. InsyaAllah. Okey, itu satu Okey, cuma semasa tengah emosi tak okey tu, nak breathing tu susah. Ramai tak dapat buat. Sebab dia automatik. Sekat. Jadi caranya kena praktis waktu tenang, waktu lain. Bila dah praktis, katalah ada praktis 2 kali kan, pagi dengan sebelum tidur. Jadi bila siang-siang yang banyak pancaroba anak-anak ni, dia boleh bernafas dengan baik dan betul. Itu yang saya selalu sarankan, buat latihan. Sebab bila anda buat latihan, tanpa sedar anda punya stability dan juga ketenangan untuk sepanjang hari tu dia akan lebih elok. Dia dalam kawalan lah. So pernafasan pernafasan sangat-sangat penting. Okey, yang kedua, strateginya untuk kekal positif, sabar kan, ialah elemen air lah kan. Saya nampak elemen air sangat penting. Jadi memang betul kita ambil wudu ataupun kalau tak puasa kita boleh minum air kan, ataupun kita mandi. Kan itu bantu untuk tenang. Dan menariknya dalam Islam kita ada solat. Jadi bila solat kan kita ambil wudu. Masa wudu tu kita dah tenang. Dan nak tenang lagi solat, aim kan solat tu awal waktu. Kita tahu kita dah tahu apa asal tu 4.28 contoh kan. So kita dah aim dah 4.25 dah siap-siap kan. Bila solat awal waktu memang jiwa tu ya Allah tenang sangat, dan kita ajak anak untuk juga solat waktu. Okey, air tadi kan. Yang pertama breathing, pernafasan, yang kedua air, elemen air kena adakan lah. Maknanya mungkin ada setengah orang dia sesuai, dia ada rumah dia ada air pancut apa dia kan. Ataupun dia ada ikan kolam ikan akuarium. Yes, elemen air boleh. Ikan kat rumah. Kan kalau sesuai lah kan. Lepas tu yang ketiga bergerak. Okey, bergerak ni sama juga macam pernafasan. Kalau kita ubah pernafasan, kita juga ubah emosi. So dalam pergerakan, bila bergerak kita juga akan ubah state of emotion masa tu. Sebab tu disarankan bila marah, kalau sedang berdiri disarankan duduk. Okey, cuba kita tengok. Bila berdiri, sebenarnya tenaga yang digunakan semasa berdiri lebih besar berbanding tenaga digunakan semasa duduk. Jadi bila kita duduk, tenaga kita paksa untuk turun. Faham. Jadi siapa yang marah berdiri, cuba duduk. Okey, kan tadi berdiri kan, nak tengok anak, and then tarik nafas, and then duduk, and then tengok balik anak. Marah tadi berubah. Dia punya macam puan tadi lah, lepas solat kan dia punya gaya tu lain. So kita akan tarik nafas, tanya, okay, what happened? Okay, apa ni? Okay, cuba cerita kat ibu. Kan budak-budak gaduh kan. Okay, seorang-seorang cerita. So kita handle tu dengan tenang dan juga nada tu rendah dan badan kita rendah. Jadi ubah pergerakan badan, posisi badan bermaksud ubah emosi. Ini confirm dalam sains. Ubah badan, ubah emosi. Kan? Dan kalau anda seorang yang sangat tak boleh nak handle juga, pergi dari situ. So ada setengah, saya banyak klien kan, dia kata dia masuk bilik. Saya kata yes, tak apa, anda masuk bilik untuk anda bertenang dan nak pukul apa? Pukul bantal ke, kan? Nak tengok WhatsApp kejap ke kan, nak tarik nafas kan, buat dekat dalam bilik. 1 minit dah cukup. Maknanya ubah pergerakan asal tu. Yeah, pergerakan semasa tu. Semasa tu. And then pergi kan, pergi ke jalan ke, atau ada orang kan yang bagusnya dia cuci lantai kan, itu memang hebat lah kan, jadi rumah pun bersih sebab energi dia tinggi kan. Ataupun duduk lah kan, kalau yang terbaik teknik Nabi lah, mana kita berdiri, kita duduk kita baring. Kan satu lagi cara,
Satu lagi cara kita exploitkan energi tu dengan buat kerja kan. Cuma kalau memasak tu dalam keadaan marah mungkin masakan tu tak syok lah sangat. So disarankan buat kerja kasar, contohnya basuh baju pakai tangan ke, cuci bilik air ke, atau klien saya kat kanak tu dia potong rumput kan, saya kata bagus betul adik kan, sebab bila adik potong rumput adik punya geram tu dah keluar. Saya kata bagus, memang saya puji kan. Kan ada klien dewasa tu pula dia saya. ada klien dewasa tu pula dia geram dengan suami kan, dia ambil boros gigi suami, dia cuci bilik air. Geram dengan suami ni, cuci kan. Baru gigi suami ke tu? Gigi suami, tapi dia rasa lega kan, dan saya tengok wajah dia, saya tahu dia okey. Okey, yang pertama pernafasan, yang kedua elemen air, yang ketiga bergerak. Okey, yang keempat skrip sangat penting. Skrip ni untuk centralize kita punya otak. Maknanya skrip beritahu diri. Tu yang semudah sabar. Tu yang kata sabar tak mudah kan? Tapi bila beritahu, kalaulah sabar tu menjadi major dalam diri anda ataupun positif jadi elemen, macam benda tu dah bermain dalam kepala tau, kena cari keyword. Katalah keywordnya pada saya keyword sabar penting sebab saya buat sabar seminar kan. Katalah keyword anda yang penting ialah tenang. So saya kata tenang, macam Elina tenang. Elina tenang. Zikir lah. Ala-ala zikir. Tenang kan? Tenang. Kalau boleh lah kan, kalau tak boleh ada orang dia akan sesuai sedar tu bila dia tampal dan dia nampak. Bila dia nampak dia akan ingat. So dalam tampalan tu dia tulis Mazna, contoh nama saya kan, Mazna sabar, Mazna positif, Mazna tenang, Mazna happy. Contoh so the keyword tu yang akan bermain bila kita nampak kita ingat. Kalau tak keyword pun gambar simpul pun boleh. Macam kita tengok McDonald, kita nampak M. M tu kita budak nampak M, dia happy dah. Macam so agaknya dekat McDonald ada happy meal contoh kan. So dengan melihat ni sebenarnya dia bantu kita untuk switch kita punya emosi tadilah. Jadi saya sarankan self affirmation script macam dalam e-book Hypnoscript banyak saya tulis dalam tu, iaitu keyword tu keyword yang positif, yang kita nak kita jadi apa. Kalau anda rasa banyak sangat negativity dalam hidup kan, so anda kata aku nak pukul rata, nak positif je. So Mazna positif. Kan keyword tadi tu yang keempat. Lepas tu yang kelima ialah self reflection. Pada saya self reflection sangat penting sebab ia bantu kita untuk buat decision next. Kalau tak sempat buat self reflection hari tu kan, memang kita punya gaya tu esok sama sebab kita tak buat pause. Pause tu maknanya kan kita dah jalan kan, kalau meeting pun dia ada puan kan meeting setahun katalah 4 kali kan. So kita tengok dia punya apa KPI tu framework time frame dia 4 bulan sekali kan. Barulah setahun tu tengok matlamat kan. So untuk manusia ni every day dia kena ada pause tu untuk reflection tu supaya tomorrow dia akan ubah. Kalau tak buat esok tu sama. Tu yang ada ayat hari ini lebih baik daripada semalam. Esok lebih baik dari hari ni. Jadi sebenarnya benda tu memang wajib sangat buat sebab kita tak nak continue the same mistakes again lah. Maksudnya sebelum kita tidur ke ataupun macam mana puan? Kalau baik buat sebelum tidur tu memang the best lah. Anak-anak pun elok buat sambil baring gelap-gelap tu dah cakap okay hari ni cuba sebut 3 kegembiraan Fatih hari ni. Dan kita akan surprise dalam gembira tu dapat mengaji dengan Mami. Sebab Mami garang juga nak mengaji. Tiba-tiba Mami ni macam sabar. Saya tak boleh ajar anak. Kalau saya ajar saya akan geram. Kan jadi saya stop. Saya tak ajar dah BMBI matematik. Saya cuma ajar mengaji je. Kan berjaya lah juga ajar mengaji. So rupanya anak gembira mengaji dengan mak ni kan. Lepas tu gembira. Anak yang dah boleh cakap. Kata anak waktu umur 4 tahun dah boleh cakap kan, cuba tanya sebelum tidur reflection kan apa yang Fatih suka 3 hari ni. Dia pun sebut. Baru kita tahu dia suka buka puasa dapat minum air Milo contoh kan. Lepas tu cuba sebut 3 perkara yang Fatih tak suka yang nak ubah esok. Hari ni Fatih tertengok TV lebih contoh kan. Sebab kita nak ajak anak juga self reflection macam kita buat untuk diri kita. So dia dah akan jadi sampai dia besar. Sangat besar. Dan dalam sebelum tidur self reflection tu, kalau sebelum tidur buat dengan anak kan sebenarnya maaf tu dah nak buat dah malam tu.
supaya dia start chapter book baru esok tu. Jadi tak adalah terbawa-bawa kan, sebab kita bimbang anak-anak ni kadang bila gaduh kan dia terbawa-bawa dan kita tak nak dia dendam kan, dan tak boleh membantu bila dah dewasa kan, kau hal kau lah, aku hal aku kan. Kita Betul. nak dia gaduh-gaduh pun dia back to square one. Ingat saya punya ayat tadi, balik pada track tu kosong, maknanya kosong-kosong. Betul. Macam yang tadi Puan Mazna cakap, bila sebelum tidur tu Alhamdulillah saya memang konsisten. Kadang-kadang saya outstation walaupun luar daripada, macam sekarang saya kat Melaka kan. So kalau saya outstation luar daripada Melaka yang mana saya tak boleh tidurkan anak saya kan, saya rasa macam ada satu benda yang tak lengkap sebelum saya tidur. Sebab Alhamdulillah saya sebelum tidur saya mesti masuk bilik anak-anak saya. Anak-anak saya, dan saya akan pergilah pada setiap orang tu, saya akan, kalau katakanlah pada hari tersebut saya ada marah mereka ke apa-apa, hari ini ada marah ibu ke, hari ini saya akan minta maaf. Saya memang akan ajar anak, bila kita nak ajar anak kita kena buat dulu, betul tak Puan? Betul, So betul. saya akan cakap hari ini ibu minta maaf ya. Nama anak saya pun memang Fatih pun. Sama. Nama anak saya Nur Fatih. So Nur Fatih ke Yusuf Furqan ke, ibu minta maaf, kena ingat sebab saya setkan mindset dia, bila ibu marah itu maksud ibu sayang. Ibu marah, ibu sayang. So saya memang dah quotekan dalam otak anak saya daripada dia orang kecil lagi. So saya kata okey, sebab apa ibu marah hari ni? Sebab ibu sayang. Jadi Nur Fatih marah ibu tak hari ni? Tak. Kenapa Nur Fatih tak marah ibu? Sebab ibu sayang. So saya nak dengar dia cakap macam tu. So hari ni saya akan cakap lah Nur Fatih anak hebat, sebab kita kan sebelum anak tidur kita kena cakap yang positif kat anak dia kan. So benda-benda macam tu lah. So dia dah peluk kita, dia dah manja-manja, dah kiss kita semua. Dia dah baca doa tidur, so pergi pula dengan adik lagi seorang. Sampai tiga-tiga tu settle, barulah saya kata, okay, good night, jumpa esok. Alhamdulillah. Sangat terbaik Puan, insya-Allah. Kalau ibu yang kita macam ni, benda tu. kalau ibu macam ni walaupun kita marah banyak tapi sayang pun banyak, dia okey je. Yang kita bimbang sayang banyak tapi marah banyak tapi sayang tu dah tak wujud, dah jadi benci kan. Ada setengah ibu apa, dia tengok anak pun dia macam dah tak ada sayang dah. Dia rasa geram dan benci sangat. Yang tu kita bimbang. Yang tu memang nak kena terapi lah ibu yang macam tu kan. Betul. Macam untuk pengetahuan Puan Mazna, macam saya, walaupun saya seorang guru, saya mengajar, masa saya memang penuh. Saya rasa masa PKP ni lagi pack kot berbandingan saya dekat office, dekat sekolah. Yang mana daripada kita, kalau macam sekarang ni bulan Ramadan, daripada bulan Ramadan bangun je sediakan sahur untuk suami dan anak-anak, sampailah lah ni saya memang tak rehat. So saya akan, orang kata, kadang-kadang ada juga ibu bapa tanya dengan saya, macam mana Puan Teacher Elina, Puan Elina handle anak 3 orang, tak ada helper. So rumah okay, cantik aja, and then boleh kerja, boleh buat macam-macam, boleh live dengan Puan kan. So macam mana? Saya kata sebenarnya, yang ni saya share juga dengan ibu bapa juga, sebenarnya Allah ni Maha Penyayang, dia bagi kita 24 jam sehari. Tapi terpulang pada kita, macam mana kita nak menguruskan 24 jam tu. Ada orang 24 jam, beberapa jam digunakan dengan tengok TV ke, masing-masing. Tapi macam mana? Macam bagi saya, masa saya tu TV tu memang kita orang sebenarnya beli purpose untuk anak aja. Memang tak ada istilah untuk kami. So uruskan rumah kan, kita kan ibu kan nak lipat baju, nak sidai baju, nak mesin baju dan macam-macam lagi. Rumah kita, sebab macam saya lebih suka rumah yang tenang, bersih, sebab saya boleh buat kerja dengan baik. Jadi saya in the same time, saya tengok bila saya aturkan masa saya dengan cantik, dan ada juga cikgu-cikgu saya kata, macam mana Puan Elina boleh buat meeting dengan kami ramai-ramai ni, so anak Puan 3 orang tu pergi mana, siapa jaga? Itu antara yang macam Puan cakap tadi, awal-awal tadi, kesyukuran dalam kehidupan kita. Memang sangat betul. Saya bila bangun pagi, saya bersyukur sebab apa, anak-anak saya yang 3 orang lelaki tu mudah saya kendalikan. Saya boleh bekerja, saya boleh berkongsi dengan ibu bapa di luar, saya boleh bantu guru-guru saya buat virtual learning. Banyak sebenarnya. Saya boleh bantu saya punya produk, saya punya team yang handle production sekolah, macam-macam. Dan saya boleh ajar anak saya. Saya pun tak tahu macam mana saya boleh dapat masa yang begitu banyak. Saya boleh mengajar anak saya matematik, apa-apa semua kan. Sebab saya memang buat jadual lah Puan. Sebab saya baca perkongsian Puan juga, buat jadual kan. Saya kata yes. Awal-awal PKP, saya tak buat jadual. Maknanya seminggu 2 minggu pertama saya memang tak buat jadual. Saya kata tak boleh jadi ni. Masa anak-anak saya terbuang macam tu je. So saya buat jadual diri saya buat jadual untuk anak-anak saya.
Yang ada yang anak saya ada yang sekolah rendah, so saya tengok anak saya ni dia suka matematik. So saya lebihkan matematik semua. So saya dah ajar dalam pukul lepas sahur dah subuh dah Quran semua. So 7.30 anak-anak saya dah bangun, dia pun tak tidur sebab dia pun memang tak boleh nak tidur. Sebab dia orang dah mandi. So saya kata okay, Yusof, Noh Fatih, Miss ni ibu nak ajar matematik. Lepas ni ibu dah nak start work. Ibu dah tak boleh nak ajar Noh dengan Yusof lagi. So saya ajarlah matematik ke apa-apa yang dia minat. So saya kata okay, pukul 9 saya bagi dia time. Pukul 9 ibu dah kena masuk bilik, ibu dah kena work. Alright, so dia orang faham. Okay ibu, so dia memang tak ketuk pintu saya. Dia memang tak ketuk pintu saya sampailah saya keluar untuk sediakan dia orang yang masa awal-awal tu belum Ramadan saya sediakan makan dan sebagainya. Dia memang tak ketuk pintu saya. Saya kata ya Allah bagusnya anak aku ni. Sebab saya selalu hantar anak-anak ni kat sekolah. So saya tak tahu keadaan dia macam mana. So bila saya kerja dekat rumah ni saya rasa sebenarnya kita boleh je handle anak-anak. Kiranya kita kekal positif, kita kekal tenang. Kita tak payah nak kusuk-kusuk kita handle sebab saya ada baca satu penulisan siapa saya tak pasti, ada seorang profesor tu ke apa, dia kata anak-anak ni dia punya emosi dan aura datangnya daripada ibu bapa. Yes, betul. Yang itulah, so saya kata aku kena tenang, aku kena positif, aku kena rasional. Barulah anak-anak aku ni senang aku nak handle. Kalau aku tak seronok, aku tak happy, aku asyik nak marah, aku asyik nak cerita pasal negatif aja ataupun buka benda-benda negatif ke kan. Tengok apa ni, tahulah kalau buka media sosial je banyak benda-benda yang orang kata merosakkan mindset kita. So baik aku buat benda yang boleh membantu masyarakat, bantu orang lain. So automatik saya buka je pintu, ibu dah habis kerja. Dia orang senyum, dia orang tak ada asal sebab saya banyak mengendalikan anak kecil ni. Muka stres lah apa dengan mak. Sebab saya tengok ibu, saya tengok anak. Ibu dia muka berkerut, confirm anak dia akan lain. Kita dah handle beribu parents kan. Kita buka sekolah So memang refleksi dia sangat jelas. So saya nampak aku tak akan jadi macam ni. Aku tak nak jadi macam ni. Sebab bila ibu bapa tu saya faham, dia balik daripada kerja, dia penat mungkin bos bagi tugasan yang berat ke apa-apa yang banyak lah kan. So bila dia jemput anak dia, refleksi muka dia tu pun kita boleh tahu kepenatan yang dia hadapi. So anak pun turun daripada sekolah ke balik daripada sekolah pun kita nampak. Bila dia turun daripada sekolah nampak happy, bila pergi kat mak dia dah kejung balik muka. So saya sebagai guru pun saya rasa kita macam mana penat pun senyum juga. Betul. Yang tu sebenarnya kita kena interview Teacher Elina, macam mana Teacher Elina boleh kekal positif dan sabar. Mesti ada amalan-amalan tertentu yang boleh Teacher Elina ingat balik apa yang Teacher Elina amalkan selama ini, dan itulah yang menyebabkan Teacher Elina kekal, stable kan dan positif kan. Dan saya nampak karakter leadership kan dalam diri Teacher Elina memang ada, iaitu boleh manage dengan anak dan tegas. Kalau kita tak tegas, kita tak ada boundary. Bila tak ada boundary, anak masuk. Kan? Tapi tegas yang berhemah tu berbeza dengan tegas yang langsung tak ada rongga kan. So tegas yang reasonable, memang anak faham dan anak tahu ibu work, termasuk handphone. Ramai ada isu anak-anak main handphone kan. Saya kata simple je, kita cakap dengan anak, handphone ni bukan untuk main game, bukan untuk tengok YouTube. Handphone ialah ibu punya kerja, mami kan. So anak-anak takkan kacau sebenarnya. Jadi kalau kita tegas dengan peraturan dan boundary yang sesuai, boundary tu batasan yang sempadan anak okey sebenarnya. Dia balik pada kita. Betul Puan. Macam saya kan, saya suka baca buku-buku orang yang berjaya. Macam mana dia ada anak, dia ada kerja yang career yang bagus, dia ada bisnes yang bagus, in the same time dia jadi ibu yang bagus. Saya memang Pomana, mungkin sebab saya seorang guru dan saya nak jadi ibu bapa yang terbaik buat anak. Sebab macam saya cakap tadi, kita dah penat lahirkan anak, takkan kita nak spoilkan anak kita kan. So kan saya akan baca buku-buku orang yang berjaya ni. Benda yang paling saya tertarik sekali, Puan ada sebut juga tadi, solat di awal waktu. Sebenarnya kan Puan, kejayaan seseorang Muslim adalah terletak pada solat dia. Betul. Solat awal waktu. So saya bila tengok dia ada seorang perkongsian, saya rasa dia tu saya dengar masa dekat radio, motivasi pagi pukul 7.30 dekat IKIM.
So orang ni masa saya bekerja saya akan buka tu sebab diri saya setiap pagi kadang-kadang kita iron baju anak kan. Macam saya lah, saya tak nak saya punya diri ni orang kata membenarkan negatif masuk dalam diri. Saya tak nak. Sebab bila negatif ada dalam diri, kita punya satu badan memang tak sihat. Yes. So permulaan hari saya sebelum kita, macam biasa solat, Quran dan sebagainya, saya akan dengar santapan rohani orang. Sama ada ustaz, speaker-speaker yang bagus, puan, saya akan dengar supaya hari saya dimulakan dengan benda yang positif. So bila saya mulakan positif, perkataan yang saya keluar pun positif. Kalau saya dengar perkataan yang negatif, saya akan senyap. Kita akan senyap. Itu pendekatan yang baru. Tapi yang poin saya kat sini adalah solat di awal waktu. Itu sangat membantu. Bukan seorang je saya dengar orang yang berjaya solat di awal waktu, tapi ramai puan. Yes. Jadi saya kata, dan saya baca nikmat solat awal waktu. Dan kalau untuk pengetahuan Puan Mazna, saya ada buat satu kajian dekat dengan profesor dekat Universiti Melaya. Saya rasa semua orang akan kenal Profesor IR Fatimah Ibrahim. Fatimah Ibrahim. Dia buat tentang solat di awal waktu. Yes. Saya adalah antara bahan uji kajinya lah. Alright? Yang mana orang yang solat di awal waktu dan orang yang solat bukan hujung waktu, lewat waktu. So dia punya frekuensi sangat berbeza puan. Yes. Diri, nadi, pernafasan yang puan cakap tadi, pergerakan, pemikiran, memang semua luar biasa, Masya Allah. Jadi sekiranya ibu bapa dekat luar sana nak tenang ke nak apa, reflectlah balik solat kita. Kadang-kadang sebab yang itu yang speaker yang saya dengar kat radio, kalau kita rasa macam hari kita ni hari yang tak best, kita tak payah tengok benda lain. Kita tak payah tengok kita punya suami ke, anak-anak ke, kerja kita ke, kita tengok hari ni solat aku macam mana aku ni pun solat lewat-lewat ke laut. Betul. So itulah sebab orang kata ada satu saya ni cakap kualiti hidup kita bergantung kepada kualiti solat kita. Betul. So saya memang ingat sampailah ni walaupun dah 4-5-6 tahun saya ingat tu, saya tetap pegang benda tu, kualiti hidup kita bergantung kepada kualiti solat kita. Betul. So, mungkin Puan Mazna pun boleh share lah kepada bila buat ni kan ayat tu, sebab saya rasa benda tu memang sangat deep lah. Alright, kat sini Puan Mazna kita ada beberapa soalan daripada ibu bapa sebenarnya sebelum kita habiskan kita boleh. perbincangan. Dan soalan ni saya rasa penuh harapan dia orang minta baca kan. Okey, boleh. Kita tarik nafas. Alright, so kat sini ada beberapa soalan daripada ibu bapa di luar. Sebenarnya banyak puan, dekat sini kita buat mana yang mampu dulu, okey. Soalan yang pertama dekat sini dia kata Puan Teacher Elina, sepanjang bulan Ramadan ni alhamdulillah kami sekeluarga dapat menjalankan ibadah tarawih secara berjemaah. Alhamdulillah. Bagus. Tahniah Puan yang bertanya ni. Cuma perlukan pandangan dari Puan. Bagaimana cara saya ingin mengawal anak-anak saya yang masih kecil sepanjang kami berjemaah. Ada yang memanjat-manjat, ada yang mengusik adik sehingga menangis. Memang kami suami isteri tak khusyuk. Dan selepas solat kami jadi nak marah sangat. Mohon bantuan Puan, terima kasih. Ni maksudnya saya tahulah saya ada pengalaman. So anak masuk telekung lah, dia tendang abang, dia tendang adik dia, Masya Allah. So boleh tak Puan Mazna sharekan sedikit ulasan atau pandangan berkenaan ibu bapa? Boleh. Sekiranya kita tidak mampu solat dengan khusyuk dan gangguan anak menyebabkan kita lagi marah, sebenarnya tak payahlah solat sewaktu anak belum tidur. Maknanya kita boleh plan untuk solat tarawih tu, maknanya kita just isyak je, kita plan solat tarawih tu selepas anak-anak dah tidur, kalau anak tu sangat-sangat kecil lagi lah. Tetapi saya melihat sebenarnya by training, sebab saya memang train anak untuk dia nampak kita solat, dan training saya dulu masa anak bayi ialah saya bawa ke surau atau masjid. So dekat situ dia dah nampak solat tu memang tidak boleh diganggu, dan dia ada posture badan dia begitu beginilah. Okay, jadi bila by training tu anak punya kesabaran menunggu tu saya nampak improve. Daripada dia bayi and then dia setahun lebih, 2 tahun lebih memang improve. Dia punya daya tahan menunggu tu kan, daripada kalau maghrib 3 rakaat kan, rakaat pertama dia dah kacau dah. Kepada bila by training kan, sebab maksudnya saya buat juga.
Kalau kita tak mampu handle, maknanya kita solat bila anak dah tidur lah. Tapi kalau kita nak cuba juga, maknanya kita kena ada strategi. Jadi kalau kita solat 3, katalah isyak tu 4 rakaat kan, so anak tu boleh tunggu sampai 2 rakaat and then 2 tu dia kacau. Kan sudah habis tu je kita kata okey, terima kasih tadi adik boleh duduk sebelah mami, sebab of course saya yakin mak-mak dah sediakan barang. Kalau saya akan standby benda dan sebagainya, so that dia boleh lagi duduk rumah lagi senang, sebab anak boleh berjalan ke ruang lain. Yang susahnya kalau dekat masjid sebab orang sekeliling tak faham, kenapa lah nak bawa bayi kan. So kalau masjid tu anak nak pergi tempat tak ada, jadi kalau pergi masjid memang saya bawa barang lah. Tapi di rumah sebenarnya kita ada ruang yang luas untuk anak buat hal masing-masing. Jadi yang terbaik juga ialah pre, semasa dan post. Pre-script, maknanya before kita solat kita dah cakap dah, okay, anak-anak, ibu dengan ayah nak solat jemaah ni, akan makan masa sedikit, jadi adik main ni, tak, saya akan bagi rule, tak boleh kacau mami, tapi boleh cakap dengan mami lepas mami habis solat. Okey, jadi maknanya sebelum solat kita dah kena cakap, macam puan buat lah, kita inform. So bila seseorang manusia dia dapat inform, dia akan lebih bersedia. Isunya dia tak diinform apa-apa. Tiba-tiba dia tadi tengah makan, tiba mak ayah tengah solat. Dia pun kacau sebab dia memang tak faham pun kan. Jadi walaupun bayi, inform je. Okey, mami ayah nak solat jemaah ni, nanti adik main sendiri. Lepas mami dah habis solat, adik boleh kacau mami whatever lah. Itu pre Okey, semasa kita solat, so anak kacau. Yang ni pun saya observe juga anak-anak saya macam mana, adalah normal untuk anak-anak panjat-panjat belakang kan, sampai ada satu time tu saya khusus kan anak satu je, sekarang anak dah 3 kan, masa tu anak satu, suami saya rekod. So dalam rekod tu maghrib 3 rakaat memang every time ayah dia sujud, anak tu akan tunggang. Okey, bila ayah dia berdiri je, anak tu pandai, dia turun dengan selamatnya. Okey, ayah dia rukuk, lepas tu ayah dia sujud je, dia tunggang. Okey, and then dalam observation saya dan yang saya tuliskan, saya kata memang Nabi Muhammad pun sangat sabar kan, malah dia sujud lama sebab Hasan dan Husin dia menunggang di belakang. Dan bila kita tanya soalan, memang jawapan dia macam tunggang kuda. So dia punya mainan tu dalam minda dia tak nampak solat, dia tak tahu kan, dia tak tahu peraturan. So dia kata seronok sebab bila panjat tu macam panjat kuda. Okay, jadi ayah dia sabar dan rakam, saya nampak oh bagusnya ayah dia kan. Kalau saya kadang-kadang saya quiz lah juga kan, saya dia sabar kan. Jadi sebab anak saya dah tahu aura mak dia, anak ni akan panjat ayah. Kan. Mak ni adalah dia tarik-tarik saya punya tali kan. Dia jolok-jolok mata saya pun ada kan. So, saya sabar kan. Betul. Kan jadi maknanya pre sebelum solat, semasa solat kena sabar dan fikir. Mindset kita ialah anak tu ganggu bermaksud dia bukan sengaja nak kacau orang tu tengah buat solat, tapi dia main, dia make fun kan, dan they are happy. Kan, dan alang-alang dekat sekeliling kita okey lah kan, sebab kalau mungkin tak ada maid kan, kita tak tahu kat luar tu dia jadi apa whatever. Kalau ada TV mungkin dia tengok TV kan. So selepas habis solat, ini yang sangat penting, yang ni untuk mengukuhkan behavior yang betul. So lepas habis solat, yang anak besar kita kata wah bagus Fatim, berjaya ikut ayah solat 4. Kadang-kadang anak saya Fatih ni dia solat laju, cucuk dia dah habis dah. Tiba-tiba ada hari baik dia ikut. Fatih berjaya ikut ayah solat baik 2 rakaat. 2 lagi tu dia main-main kan. So kita puji. Yang anak kecil, okey bagus adik tak kacau mami. Contohlah, tapi anak saya tak kacau pun. Yang nombor 2 dan 3 tu okey je. Mungkin sebab dia orang dah ada adik-beradik, so dia main sesama dia kan. So dia tak kacau. Dia nampak kita solat dan dia cuba kacau, dia nampak kita tak respon. So dia belajar dah, iaitu semasa solat kalau dia cuba tarik perhatian, mak takkan respon. Tapi bila saya dah habis apa semua salam, kita akan salam setiap anak dan peluk dan kita puji kan. So masa tu baru dia boleh kacau. Maknanya anak pun belajar daripada observation ni, dia tahu mak takkan respon kalau dia kacau. Dan so kalau mak tak puas hati tadi, dia rasa terganggu kan, dia boleh cakap lepas kan teknik pre, semasa dan post tu kena cakap mama rasa geram. Kena sebut. Kena express. Tak sebut perasaan kita. Tu yang congruent tu, jujur kan. Mama rasa geram lah tadi adik tarik-tarik mama punya telekor, jolok-jolok mata mama kan. Tak, kena sebut. Tak boleh buat macam tu sebab mama tak selamat. Macam ayat panjang kan, ataupun mama tak suka, sebut je mama tak suka. Anak dia akan tak buat benda yang mak tak suka, dia akan buat benda yang mak suka. Tapi mama suka kalau adik duduk, saya sebut duduk sebelah mami. Macam saya yang kacau pun Yumna lah, sebab Yumna setahun 11 bulan kan.
So duduk. Kan duduk. Sebab kita nak dia buat apa? Duduk. So dia duduk lah. Lepas tu dah habis duduk dia jalan lah. Lepas tu datang sekolah dia duduk. Kan memang pernah dia korek-korek. Saya kata mami tak suka Yumna korek mata mami. Mami tak suka. Tak boleh korek mata mami. Saya kata Boleh kan. korek. Kan. Nanti mami keluar darah nanti mata mami. Kan mami pun dah dah kan sabar kan. Okey, jadi ada dua option Mata okey lagi kalau hidung tu kan. Saya dengan hidung ya Rabbi. Kalau tepis, saya rasa kita boleh gerak tak lebih 3 kali berterutan kan. So tepislah sekejap kan. Lubang hidung betul-betul jari dia pun. Memang kuat kan. Congkelnya. Okey, jadi kesimpulannya untuk yang bertanya tadi, satu anda boleh pilih option lah main tarawih tu sewaktu anda dah tidur sebab anda nak aman, nak solat dengan aman kan dan tak boleh handle. Yang kedua, yang tadi tu teknik-teknik tadi pre, semasa dan post tu kalau anda buat, anda akan nampak improvement dari satu hari ke satu hari. Sebab sebelum ni mungkin tak ada apa-apa strategi kan, maknanya terus je solat kan. Sekarang ni ada strategi, itu namanya intervention. Intervention maknanya kita buat sesuatu kan, insya-Allah dia punya hasil ya adalah lebih baik sedikit daripada semalam. Dan bila anda dah buat kerap dalam beberapa kali, anak akan faham. Macam anak Puan Elina lah, dia faham. Sebab kita dah make inform, and then kita kukuhkan behavior dia dengan kita puji, dan yang mana salah tu kita tegur tak boleh kan. InsyaAllah anak-anak kecil sebenarnya sangat-sangatlah bijak. Dia orang faham. Betul insya-Allah. Yang pentingnya mindset ibu bapa tu kena betul. Okey Puan, ada soalan yang kedua pula. Okey, saya seorang doktor dan menjadi frontliner sepanjang tempoh PKP ini dan suami saya yang menjaga anak-anak kami. Balik di rumah saya melihat anak-anak saya macam tak berapa nak happy dan ada yang mengadu yang mereka tak seronok. Maksudnya anak puan ni dia mengadu yang dia tak seronok lah duduk dengan ayah dia, senang cerita. So apakah pendekatan yang paling baik untuk saya menegur suami saya agar bersabar dan sentiasa berlapang dada dengan teguran saya? Maksudnya wife ni dia nak tegur suami lah. Macam kendalikan anak-anak. Saya tak pasti, mungkin puan ni seorang frontline ni balik lewat petang, so yang mengendalikan suami, and then macam dia nakkan cadangan, macam mana dia nak approach suami dia untuk bagi advice supaya sabarlah bang, agaknya sabarlah bang anak-anak ni. Macam tu. Apa pandangan puan? Apa yang puan boleh kongsikan? Okey, soalan nasihat suami ni. Soalan ni saya dah dapat banyak kali melalui pembeli e-book saya pun ada. Bila segan nak cakap dekat grup besar, dia akan PM personal lah. So soalan yang sama. PM personal lah ni juga. Tak apa, saya beritahu sebab saya jawab je macam ni, kita dengar umum kan. So saya consider as not that puan lah, tapi everybody kan yang frontliner, dan kita ada kesedaran dan mahu buat pendekatan yang lebih positif, tetapi pasangan kita sebaliknya. Okey, bila saya kaji-kaji, saya pun duk kaji benda banyak kali berulang bukan PKP je, waktu lain pun kan. Maknanya perbezaan pendekatan gaya parenting kita dan pasangan. Okey, yang pertama kita perlu ingat yang ubah hati manusia ialah Allah sahaja. Kan. Jadi kita pun katalah dah kahwin 10 tahun atau 7 tahun, kita dah tahu every time nak cakap je hal ni memang tutup. Macam puan kata awal tadi lah, maknanya dah tutup. Bila tutup tu tak boleh nak masuk, tak boleh nak tegur. So puan ni mungkin atau puan-puan yang lain kan, dia dah pernah cuba berkomunikasi dengan suami dan nampak gaya suami tak terbuka untuk bincang tentang pendekatan mendidik anak lah. So suami sangat garang, dia tu baran, pukul, tapi ibu rasa macam kaedah lain boleh lagi dicuba kan. Okey, jadi kita balik kepada yang cipta suami kita ni. Saya selalu cakap yang pemilik kita ialah Allah. Kan, jadi kalau saya kata ini radio kan, radio ni radio Sony kan, so kita balik pada kedai Sony, kita tak balik pada kedai Ericsson. Contohlah kan, saya tak reti lah radio kan. Jadi maknanya balik pada yang cipta, sebab yang cipta tu lebih tahu. Yang cipta suami kan, cipta kita, dia lebih tahu sebab dia yang menjadi dia. Maknanya kalau kita tahu sejarah suami, kita mungkin tahu 25% kan, balance tu ada banyak lagi sejarah dia sama ada dia tak cerita ataupun dia pun dah tak ingat. Orang lelaki ni dia tak ingat cerita-cerita dia masa dia kecil kan. Jadi yang tahu 100% ialah Allah saja. Jadi maksudnya balik pada Allah, kita solat hajat dan kita doa, ya Allah, bukakanlah pintu hati suamiku untuk berubah kan, pendekatan yang lebih baik kepada anak-anak kami, demi generasi lah anak-anak kita ni. Ialah umat Islam ni, orang kata pada saya dia jadi pemimpin dan penyumbang lah untuk dunia akan datang. Dunia kita akan datang ialah anak-anak ni lah kan.
Ya, Okey, betul. jadi kita punya ayat tu demi, demi. Semua demi tu ialah Maknanya untuk mengadu, dunia. kita mengadu dengan Allah lah. Tak, Dan tak perlu direct dengan suami tu. Sebab yang suami ada cara. Nanti saya cara cerita. lah. Okey, so pertama dengan Allah lah, sebab Allah tu ialah yang cipta suami, dan dengan izin Allah akan ada teguran-teguran yang suami akan terdapat, tetapi bukan melalui kita. Tiba-tiba suami buka Facebook ke atau Instagram, dia baca artikel pendek ni pasal berkaitan isu tu lah. Oh, marah anak tu 40,000 neuron dia mati ke apa kan, dia ada fakta-fakta dia. So kalau otak yang thinking, lelaki dia banyak thinking kan, so fakta ni akan membantu dia berfikir, oh rupanya tadi aku hadik anak aku berapa juta neuron dia mati kan. Astaghfirullahalazim, macam tu lah kan. Contoh lah. Okey, jadi maksudnya suami ni ditegur melalui lain. Sebab kita doa kat Allah. Sebab Allah ni kan maha pengatur satu dunia kan. So tiba-tiba dia buka radio, dia dengar. Tiba-tiba dia buka WhatsApp, kawan dia share artikel kan. So dia akan dapat teguran melalui saluran yang lain, bukan kita direct lah. Okey, yang tu satu. Yang kedua, kalau kita nak juga sebenarnya ada banyak zikir kan. Saya suka zikir Asmaul Husna lah. So dekat zikir tu ada khas untuk suami kan. So kalau kita nak suami terbuka hati, ya Fatah kan buka, ya Allah ya Fatah bukakanlah pintu hati suamiku kan. Kalau suami tu kasar, kita nak lembut, ya Allah ya Latif lembutkanlah hati suamiku. Wadud cinta kan, supaya suami tu ada penuh dengan cinta kasih sayang kepada anak-anak, berlemah lembut kan. So skrip tu sebenarnya kita boleh buat sendiri kan, cuma dalam skrip ayat tu kita letak zat yang terhebat, zat tu lembut kan, bukanlah lembut apa, lembut tu kelembutan kan, ya Latif. Siapa pemilik zat lembut yang paling tinggi hierarki? Allah lah. Kan sabar kan, suami tu baran, kita nak ada sabar, ya sabur ya Allah yang maha sabar, sabarkan suamiku agar dia dapat bersabar dengan kerana anak-anakku sepanjang aku tiada di rumah. Kan, jadi skrip ni bukan setakat ni, kita tambah baiklah dengan zat Asmaul Husna, zat Allah. Kan dalam Telegram saya memang saya ada share. Saya ada share skrip yang untuk suami tu, kita baca dan kita bukanlah ambil sebiji-biji. Mana yang sesuai kita ambil dan kita boleh combine ikut situasi kita. Kan supaya doa zikir tu sebenarnya masa kita kat tempat kerja, sebenarnya memang powerful lah, sebab saya dah pernah buat untuk diri saya kan, dan saya pun ajar orang kan. Sedang tu kita kat tempat kerja, anak tu kat rumah dengan suami, kita buat zikir tu. Tiba-tiba suami tu memang tiba-tiba je jadi sabar. Kan kalau teratur kan, ya bari ya Allah ya bari kan, maha pengurus kan, ya Allah yang maha ya bari kan, jadikan suami tu dapat urus anak-anak dengan baik kan. Ya Allah ya sabar, jadikan suami tu sabar dalam menghadapi anak-anakku. Kan, ya Allah ya wadud adakan cinta-cinta, rasa cinta kasih sayang suami kepada anak-anak, supaya bila dia tengok anak Mikrenah, dia rasa cinta je, dia tak jadi nak marah contohnya. Jadi kalau buat semasa tengah kerja, suami di rumah, insya-Allah dia punya magic tu bukan kita, magic tu magic Allah. Tapi sebab kita usaha dan zikir tu bukannya kena tunggu waktu solat. Zikir tu anytime. Tengah-tengah buat kerja pun kita boleh zikir dalam hati kan, insya-Allah. Biasanya sebab saya dah buat kan, dia memang on the spot jadi puan, dia memang magic lah. Saya pernah cerita lah macam suami Fatih saya apa saya tak ingat kan. Jamik Samik ni maha mendengar kan, Sami Allah liman hamidah kan, Samik tu maha mendengar. Terus anak saya tak dengar cakap. Dekat mall ni tempat terbuka kan, silap-silap dia boleh buat apa-apa kan. Kalau kat rumah tu kita boleh bawa, dia boleh marah. Kan. Saya pun dah geram-geram tu kan, dia kat belakang, saya kat depan, saya zikir je, ya Allah ya Samik ya Allah yang maha mendengar. Ya Allah yang maha mendengar, jadikan Fatih anakku dengar kata-kataku. Yang kita suruh dia sabar mainan je kan, kat bawah dia nak atas, dia nak bawah atas kan. Kita pernah geram dia kat belakang, saya sebut tu. Tiba-tiba on the spot, memang magic, dia datang. Baiklah Mami, Fatih dengar cakap Mami. Keyword dia ialah dengar. Sebab saya doa tadi ya Sami, ya Allah yang maha mendengar, jadikan Fatih anak yang dengar kata-kataku. So tiba-tiba dia kata, okeylah baiklah Mami, Fatih dengar cakap Mami. Kita tengok kat bawah mainan tadi. Kan saya kata, alhamdulillah. Saya akan gunakan, masya-Allah. Ya Allah, so far memang jadi pun kalau anak-anak gaduh, kita nak kan tadi nak solat kan. Lepas tu kita takut anak-anak gaduh kan, kita tengah solat tak boleh nak handle dia sebab katalah pasangan tak ada. Ya Allah ya Jamik ni himpun. Ya Allah ya Jamik himpunkan anak-anakku
supaya mereka baik sementara aku nak solat dengan khusyuk ya Allah. Kadang-kadang saya masak kat dapur kan, saya nak masak-masak ya Allah kan, saya tak nak tengok anak kan, ya Allah ya Jami ya Jami. Kadang-kadang saya guna ya Hafiz ya Muhaimin, Hafiz yang pelihara dan menjaga. Hafiz jaga kan, ya Allah ya Hafiz ya Muhaimin, jagalah dan peliharalah anak-anakku berbaik-baik sementara aku nak masak sampai habis kan. Memang dia elok je. Kadang-kadang dia berenang kat depan kan, kita pagar kan, ya Allah nak buat kerja banyak, siapa nak tengok kan. Doa ya Hafiz ya Muhaimin je supaya anak terpelihara, selamat, dijaga kan, memang insya-Allah. Jadi untuk puan tadi, satu minta pada Allah sebab Allah saja yang pegang hati manusia dan Allah tu lebih tahu tentang manusia ni, suamilah Yang kedua zikir Asmaul Husna, semasa sedang bekerja boleh buat. Lepas tu yang ketiga ni dah ultimate lah. Sebab dah 20 tahun kahwin kan, contohlah kan, kita dah tak tahan kan. Sebenarnya jangan tunggu 20 tahun kahwin. Hari ni kahwin, hari ni kena cakap. Okey, nak tahu kan. Namanya adalah teknik luahan emosi, assertif lah kita luah kan. Tapi luah tu kita tak point pada suami. Luah tu lebih pada apa kita rasa. Yang ni dalam teknik komunikasi berkesan. Saya dah belajar banyak sama ada Islam punya teknik atau yang berbayar mahal kan, yang teknik Nabi pun bayar RM50 pun. Sebenarnya teknik dia sama. Teknik dia sama je, iaitu kita beritahu apa kita rasa, dan bila kita beritahu apa kita rasa, yang mendengar dia akan rasa. Tapi komunikasi negatif, kita beritahu tu, cakap, kita banyak point dia salah. Abang, tak eloklah abang marah, kesianlah anak-anak kan kerja sekolah tak siap, dia orang jadi tak happy, kita tegur dia. Dia marah. So manusia ada ego kan? Jadi dia rasa kena tegur tu satu yang tercela lah kan. Siapa nak dengar? Kan saya pun kalau suami saya tegur saya marah. Saya lebih suka kalau dia beritahu apa dia rasa dan feedback supaya saya berubah kan. Okay, so dalam nak komunikasi dengan suami luahan ni kita beritahu, abang, saya rasa bimbang. Dalam training saya kat staff saya bagi 2 keyword. Saya suka abang boleh main dengan anak hari ni. Okay, bila sebut saya suka bila dengar anak-anak cerita, abang main dengan diorang, lipat-lipat kertas kapal terbang tadi. Bila sebut suka, orang yang mendengar tu rasa, kalau buat Cik Tina, rasa suka. Simple je, sebab emosi ni dia timbal balik. Tapi kita luahkan untuk affirmation macam jelas kan. Saya suka anak-anak kata, tadi abang main tembak-tembak air dengan diorang. Okey kan, suka Keyword kedua, saya bimbang. Kita nak tegur, tapi nak tegur tu macam susah kan. Bila sebut saya bimbang, apa dia rasa tengok? Abang, saya bimbang lah anak-anak bila saya balik, muka diorang macam tak ceria, macam tak happy, macam sedih. Saya bimbang tengok keadaan mereka. Agaknya sebab apa Okay, bimbang tu cakap pasal anak. Okay, kita tukar Okay, abang saya bimbang lah. Anak kata, abang ada marah diorang sebab abang ada kerja kat komputer. Saya bimbang bila abang tegur, bila abang marah diorang, nanti diorang pun tak rasa tak ada orang teman dia rasa tak seronok, tak ada orang teman buat kerja sekolah kan, dia tak happy whatever lah. So kita sebut saya bimbang. Bila sebut saya bimbang, orang yang mendengar, Teacher Elina, saya bimbang lah. Saya bimbang lah bila dengar pasal ibu bapa yang tadi Teacher Elina share tadi saya kan, saya bimbang kalau kita tak bantu, nanti dia berterusan, so effect pada mental health budak ni. Saya bimbang. Jadi Cik Cina rasa apa? Rasa bimbang juga, betul tak? Rasa bimbang dan rasa perlu buat tindakan. Yes, sebab perasaan ni dia akan timbal balik. Jadi saya bimbang. Jadi orang yang mendengar tu dia rasa di care, diambil berat. Bukan di smash ataupun di apa kan, macam yang tegur-tegur yang biasa tu kan, dia macam satu attacking kan, satu serangan kan. So tukar, jadi sebut apa kita rasa. Saya bimbang, saya bimbang lah yang paling baik lah. Yang lain tu mungkin dia kena saya marah. Macam mana? Kena perkataan bimbang ke nak kena kata, boleh kata saya risau? Boleh, saya risau pun boleh. I'm worry kan, I'm worry ni kan. InsyaAllah dia akan terkesan. Untuk teknik lain, kalau anak-anak pun kita boleh cakap, Mami bimbang kalau Fatih tengok TV banyak nanti rosak mata, atau Fatih tengok TV dekat nanti mata rosak sebab Mami ambil berat mata Fatih. Kan, dia sedar kan, so dia kelakang lah. Kan, jadi kita, ataupun kalau kita marah, mama marah, mama geram, marah ke apa kan, bila tengok adik abang pukul adik whatever kan,
mama marah bila tengok abang berkasar dengan adik. Kan? Jadi bila sebut marah tu anak rasa, mak punya rasa ialah perasaan marah. So dia akan rasa guilty tu sendiri, tanggungjawab. Okay. Tapi bukan kita tuduh abang ni marah pukul adik apa semua tak elok kan. Yang tu akan guilty yang bukan guilty yang bertanggungjawab, dia akan guilty yang self esteem jatuh. Kan jadi maknanya luahkan perasaan kita dengan cara baik supaya suami dengar tu, dan dia akan, suami bila dia dengar perasaan kita, dia akan terkesan dan dia akan mula berfikir solusi. Sebab kita tak tahu, mungkin kalau kita cakap macam ni suami akan terkesan sebab kita tak pernah cakap macam ni. Kita tak tahu, mungkin suami boleh ditegur sebenarnya. Kita ingatkan tak boleh sebenarnya sebab teknik komunikasi kita yang tak berkesan. Betul. Kalau tak cuba tak tahu, cuba dan cuba tengok. Sebab suami bila kita cakap benda yang kita punya emosi ni, dia akan cari solution. Sebab suami ni dijadikan memang pemikir solusi yang terbaik. Kan abang saya bimbang lah bila baju tak sidai, nanti baju tu tak kering, lepas tu busuk, esok nak kena basuh balik whatever kan. Kan okay. Dia akan fikir solusi. Cakap je lah nak suruh abang sidai kan. Contoh kan. Dia kan perempuan kan dia punya description panjang. Sebenarnya poin ni satu je. Tolong sidaikan. Tapi kalau tanya lelaki mungkin dia kata bagi tahu je lah nak suruh abang sidai kan, contoh kan. So rupanya dia boleh bagi tahu je lah nak suruh abang sabar dengan budak-budak. Kan. Mungkin lah kan. Main try ego dia jatuh sikit bila kita luahkan kita punya perasaan. Sebab dia akan ambil berat. Siapalah tak sayang isteri kan. Bila isteri sebut perasaan isteri, dia rasa ya Allah kan, isteri aku bimbang sehingga tak boleh fokus kerja. Contoh kan. Kan. Siapa tahu. Cuba. So 3 Okay, 3 tu. Alright, alhamdulillah. So soalan yang terakhir lah. Sebenarnya banyak. So ini soalan yang terakhir. Boleh puan? Satu boleh. lagi. Tak ada masalah. Okay. Okay, saya nak soalan yang mana yang puan dah explanation tadi, saya tak adalah yang nak beritahu. Okay, soalan ni. Saya dan suami ditugaskan untuk bekerja di rumah. Bagaimana cara kami nak handle anak-anak yang selalu bergaduh dan berkelahi? Sebab tugas kami perlukan, maknanya kerja di rumah, dia work from home rasanya ibu bapa ni, yang mana perlukan daya fokus yang tinggi. Macam mana kami nak handle anak-anak? Anak-anak ni lebih kurang ada sekolah rendah dan ada yang prasekolah jugalah. So macam mana kami nak handle ni, sebab saya percaya bila ibu bapa dia dah marah, emosi dia dah rosak. So dia dah tak boleh fokus pada kerja dia. So cara yang nak handle anak daripada kuat bergaduh ni. Yang ini anak yang dah bersalah, dia suka bergaduh, berkelahi. Macam mana tu puan? Okay. Dia ada 2 perkara. Satu, macam mana nak work from home dalam keadaan juga tanggungjawab pada rumah lah. Satu lagi macam nak handle anak gaduh. So ada 2 ada 2. Teacher ni rasa yang mana satu? Saya dah ada jawapan dah ni. Dua-dua penting puan. Sebab ibu bapa memang sekarang ni, waktu ni mereka memang kena bekerja puan. Tuntutan syarikat. Yang kedua adalah dia tuntutan keluarga, kena jaga anak juga. Sebab jagaan ke apa-apa semua tutup. So dia kena komit. Mungkin perkongsian yang 2 ni memang sangat membantu. Saya rasa ramai perlukan ni. Okay, insyaAllah Okay, saya cuba Okay, saya nampak bersyukur syukur untuk keadaan puan tadi sebab dia dua-dua dekat rumah. Kan saya nampak lebih susah yang dia seorang, dia kena siapkan kerja dan masa sama nak tengok anak lah. Okay, so sangat mudah untuk puan yang suami isteri ni, salah seorang kena tengok anak. Sebab anak dia tak ada mindset mak ialah pekerja kepada organisasi, jabatan ini, jabatan ni. Di rumah anak nampak mak ayah ialah mak ayah aku. Dia jadi agak sukar lah. Macam puan bagus kan, puan dah cakap siap-siap. Okay, bilik maknanya bilik kerja kan. Bila keluar je jadilah ibu lah, kita masak apa semua untuk anak yang tak puasa kan. Okay, jadi salah seorang kena tengok anak, salah seorang boleh bekerja. Okay, untuk yang bekerja, untuk fokus. Sebab saya kaji benda ni, sebab itu ada soalan juga daripada RTM kan. Saya pun kaji nak faham kan macam mana supaya saya boleh menyampaikan maklumat dengan tepat kan. Sebenarnya kita bila bekerja 8 sampai 5 ni, orang yang normal shift kan, kita punya productivity bekerja ialah 2 jam 53 minit sahaja. Ni kajian Sebab bos saya pun cakap dia macam mana dia orang ni kerja, lepas tu buat lain kerja, lepas tu buat benda lain kan, borak lah, makan lah, so kerja balik kan. Sebenarnya berapa jam dia orang ni betul-betul bekerja kan. So saya jangkakan mungkin separuh lah, maybe 4 jam. Tapi saya fikir baik, saya kata mungkin 2-3 jam kot. And then kita baca kajian. So kajian tu 2016 dia kaji. So sebenarnya productivity manusia
betul-betul bekerja ialah 2 jam 53. Okay, so untuk saya yang saya pun kerja dari rumah ni sebab saya belajar, so ada kerja-kerja saya kan. So saya aim satu hari saya kerja 3 jam je. So dalam 3 jam tu macam mana saya nak dapatkan? Kan sebab walaupun suami saya pun kerja di rumah, saya pun di rumah, tetapi anak-anak lebih pada kita. Saya ni lah kan sekarang ni suami tengah jaga anak lah kan. Kan. Jadi dalam sepanjang siang saya memang mostly dengan anak. Kecuali saya ada kelas 3 jam barulah saya dapat 3 jam saya lah. Jadi saya kata suamiku saya nak 3 jam. Okay, itu saya ada kelas, suami saya boleh bagi saya 3 jam terus. Tapi waktu lain memang saya yang jaga anak. So apa yang saya buat ialah saya akan curi masa 1 jam siang, 2 jam malam. Saya terpaksa ambil malam. Walaupun malam tu nak tidur, terpaksa sebab kalau tak siap kan. Sebab saya punya aim satu hari 3 jam. Sebab itulah productivity sebenar. Jadi maksudnya untuk puan tadi ialah kualiti kerja siap dalam masa yang berkualiti. Sebab bila dia buat serentak, dia tak boleh fokus, anak bergaduh, dia pun naik emosi. So kerja dia punya masa tadi tak dapat pun 3 jam. Kan, jadi puan perlu aimkan, puan dan suami tadi perlu aimkan satu masa, satu slot. Kalau saya lah, Pomodoro punya teknik very good. Pomodoro ialah 30 minutes. So kalau kita apa itu saya lupa, cari dekat komputer tu, kalau buat kerja komputer lah, kita boleh set kan, saya tak ingat ada nama time tu. Saya lupa nama time tu, kita set je dia memang letak 25 minit. 25 minit buat kerja, 5 minit keluar tengok anak. 25 minit buat kerja, 5 minit tengok anak. 25 minit buat kerja, 5 minit tengok anak. So katalah dapat buat 4 slot, so 2 jam. So 2 jam siang, 1 jam malam. Katalah isteri berkata isteri nak 3 jam. So suamilah yang kena cari 1 jam siang, 2 jam malam. Kan cuma Pomodoro tu ialah okay, ayah nak kerja macam buat Teacher Elina kata kan, okay, mami nak kerja 30 minit. Nanti bila mami buka pintu maknanya kita boleh bermain lah 5 minit kan. Kalau mami tak buka pintu maknanya mami dalam bilik buat kerja tak boleh kacau. Jadi ayah jaga anak-anak lah kalau anak 3-4 orang kan. Jadi anak perlu jelas teknik pre tadi, ingat tak teknik pre kita beritahu awal. Sebab kalau tak beritahu awal anak tak tahu, tak boleh expect. Dia tak tahu yang dia tak boleh kacau. Sebab dia nampak mak ialah mak, ayah ialah ayah. Apakah hal buat kerja pandang komputer saja kan? Kan? So, itu yang kita cakap, mak dalam bilik, mak dengan komputer, mak buat kerja. Bukan saja-saja, tak ada tengok YouTube, tak ada buat apa pun, buat kerja semata-mata. Tapi untuk fokus, saya punya ayat tadi ingat 2 jam 53, so puan cari masa yang kualiti supaya puan dan suami boleh buat kerja dengan habis, insya-Allah. Jadi Pomodoro tu membantu. Kalau tak pun 3 jam straight buat kerja, so either one kena gantilah. Macam kita ni menyusu anak kan, jadi bila time anak tu nak tidur apa, dia nak dengan kita kan. Jadi plan lah, tapi dalam kepala dah letak dah 3 jam. 3 jam yang berkualiti. Lebih baik 30 minit yang fokus berbanding cara fikir tu nak ubah. Cara fikir 8 sampai 5 nak kena pakai baju cantik nak kerja kan. Macam office kan, anak tengok apa hal mak aku pakai baju cantik apa kan. Anak tak faham kan. Jadi baiklah fikir 30 minit berkualiti fokus berbanding fikir 8 sampai 5, 8 jam nak kerja tapi satu kerja apa pun tak siap sebab tak dapat fokus. Jadi untuk fokus ialah meminta masa kepada anak dan kena one of parent kena tengok anak. Anak-anak tak boleh dibiarkan bersendirian. Mungkinlah boleh tapi pada saya memang nak kena somebody lah sebab kalau anak yang attach macam anak-anak saya 3 orang memang attach jadi dia kena ada one of parent berada untuk dia rujuk apa-apalah. Sebab itulah bila gaduh kena ada parent masuk. Okey, bila anak gaduh perlulah saya pun baca kan itu saya buat tajuk anak bergaduh dengan Little Fingers kan. So dalam pembacaan saya pun fikir macam mana cara saya buat kan. So dia kata 93% budak adik-beradik memang confirm bergaduh lah. So daripada 93% maknanya ada sedikit lah percentage budak yang tak gaduh. Mungkin adik-beradik ni 2 orang, sekepala. So baiklah kan. Tapi mostly 93% maknanya dalam 10 keluarga, 9 keluarga anak-anak akan gaduh. So itu adalah normal. So mindset kita itu adalah normal. Kalau tak gaduh yang risau kan. Sedang lidah dengan gigi satu rumah pun dia akan tergigit apatah lagi anak-anak satu rumah. Cuma kita tak nak dia bergaduh sangat teruk sehingga membentuk kebencian dan mungkin ada sampai ayat aku bunuh kau dan sebagainya itu kita tak nak. Jadi gaduh tu memang kita observe dia punya gaduh tu sikit-sikit biar sebab kita nak tengok dia punya problem solving skill dia. Conflict management lah, adik-beradik gaduh ni macam bergaduh kat office pun macam mana kan. Tapi adik-beradik bergaduh ni lain sikit, dia memang luah je, dia tak ada simpan-simpan. Dengan office tu mungkin dia tahan-tahan lagi dengan adik kawan-kawan sekolah dia kan. So observe, kalau tak okey memang kena masuk campur. So bila masuk campur, asingkan yang besar dan kecil dan kita fokus pada yang mangsa tadi.
So bila bergaduh, dia akan ada satu yang dominan, yang kacau-kacau, akan ada satu yang flight. Flight tu dia meledak, dia menangis kan. Yang dominan tu dia relax je sebab dia akan jadi seolah-olah macam pembuli lah. Kadang-kadang yang gaduh, yang kacau ni ialah adik, yang abang kakak yang jadi flight tu. Yang ni fight ni dia gaduh. Yang flight ni dia lepas sebab dia tak mampu nak gaduh, dia flight, dia menangis kan. So yang flight ni kita akan beri perhatian supaya yang besar ni kalau dia dominan, tak, yang besar kalau yang fight tadi yang besar, maknanya anak yang besar kata 8 tahun kan, kita akan bercakap dengan dia nanti, tapi kita akan letak dia tepi. Okay, abang fikir dulu apa yang abang buat tadi, and then kita handle adik yang menangis tadi, bagi dia calm, tenang kan. Dan kalau dia kata abang jahat ke, kita tukar, abang tadi sebenarnya nak tegur adik je. Kita kena bagi ayat yang positif sebab kita nak adik yang kecil ni dia ada mindset positif pada abang. Kita tak nak adik yang kecil, kalau kita marah abang kan, atau yang anak besar, anak yang kecil melihat abang ni tak perlu dihormati sebab dia pun dimarah oleh mak ayah. Sebab nanti bila dia besar, sampai besar, abang sulung tak dihormati dan tak dapat nak main peranan sebagai ketua adik-beradik sebab daripada kecil dia asyik kena marah dengan mak ayah depan adik-adik. Jadi kalau nak tegur yang besar, kena asing dah. Okey abang masuk bilik, kita pillow talk. Kan, anak saya Fatih, Fatih tahu mami nak bercakap bantal, dia kata. Cakap bantal bukanlah bercakap dengan pegang bantal kan. Tapi dia sangat rasa honored sebab anak ni matang kan. Kita dah latih berkomunikasi kan, so dia rasa sangat honored dapat cakap one to one dengan mak ayah. Bila cakap one to one mak ayah, kita tanya, tadi what happened? Kita dapatkan perspektif dia dulu. Oh, kakak tu tadi, dia keras kepala, abang suruh ke tepi, dia tak nak kan. Okey, mami faham, abang geram dengan kakak sebab abang suruh kakak berubah, kakak tak nak. Tapi macam mana cara abang cakap dengan kakak? Cara baik, lembut ke cara kasar? Abang, kalau kita cakap kasar memang orang tak nak dengar. Tapi kalau abang cakap dengan baik, insya-Allah kakak boleh dengar. Kakak tu lembut hatinya. Sebab kita kenal karakter anak kan. So kita ajar skill pada abang besar untuk handle adik. So far anak saya pada umur 4-5 tahun kan, dia bila konflik dengan adik dia yang perempuan tu, saya ajar skill, abang tu buat. Bila dia buat, katalah masa adik tu kecil, adik tu duduk depan TV. Dia angkat adik tu seret. Adik tu menangis lah sebab dia seret. Wah, niat dia betul, tak nak adik tu tengok TV depan mata. So saya ajar abang, bila adik pergi depan mata, abang buat macam ni. Adik-adik tengok belakang tu, ada memang betul-betul lah, ada apa ke, ada cawan ke, ada cicak ke, yang jangan tipu lah, yang betul-betul. Adik-adik tengok belakang tu ada cawan kan. Adik tu pusing, bila pusingnya dia pun tolak adik pelan-pelan kan. So adik dia okey, adik tak terkejut lah. Jadi bila dia buat tu, saya nampak dia buat apa yang kita ajar, skill tu. So abang besar, kakak besar kena bagi skill untuk handle adik. Contoh skill ialah teknik distraction. Sebab anak kecil kalau baby, distraction memang confirm jadi. Kan Yumna tu berebut mainan kan. Kakak tak payahlah berebut dengan Yumna. Kakak offer mainan lain yang menarik daripada ini untuk Yumna main. Kakak dia pun nak pergi beli ambil mainan lain. So Yumna yang kecil ni bila buat teknik distraction memang confirm jadi. Dia pun tertarik dengan mainan lain. So tak adalah kacau mainan kakak. Kita ajar. Ni anak nombor 2 pula. Saya ajar anak nombor 2 handle anak nombor 3. Yang dulu-dulu anak nombor 3 tak ada. So anak nombor 1 kita ajar skill handle anak nombor 2. Lepas tu dia dah besar, dia dah pandai kan. Lepas tu anak nombor 2 pula kita ajar skill untuk handle adik nombor 3. Sekarang ni anak nombor 1 pula konflik dengan anak nombor 3. Kan saya cakap Fatih, masa Fatih kecil, Yumna ni perempuan. Fatih nampak macam ni kan, masa Fatih kecil, Yumna ni, Fatih macam Yumna tapi lebih lagi. Sebab Yumna ni perempuan tapi macam Fatih. Khairunisa yang tengah-tengah ni dia memang pure perempuan lah, lembut. Yang Yumna perempuan ni lasak sikit macam abang dia. Tadi kata Fatih, kalau Fatih nak tahu masa Fatih baby, Fatih sebiji macam Yumna tapi lebih lagi sebab Fatih lelaki. Mami ayah macam mana? Mami ayah sabar je tapi Mami ayah cubalah bantu Fatih supaya Fatih okey dan selamat, whatever lah. So buat storytelling kan, dia akan fikir, oh macam tu. So dia ajar skill untuk handle adik nombor 3, insya-Allah dia boleh buat. Dan bila dia buat, kena puji besar-besaran. Tadi ayah dengar, walaupun solat ayah dengar masa solat tadi, kakak berjaya cakap, abang jangan tepuk kakak tak suka. Kakak ni 5 tahun kan. Kita puji kakak sebab kakak berjaya say no pada abang sebab abang bully yang kakak ni. Abang 8, bully kakak 5. Lepas tu Yumna saya setahun 11 kan. Yumna setahun 11 bully kakak. Sebab kakak yang tengah jadi pembuli, jadi mangsa bully kan. So kita ajar kakak ni skill untuk cegah bully dan so far dia boleh buat. Abang, kakak tak suka abang buat macam tu.
Lepas tu saya kata, abang bila kakak beritahu permintaan dia, abang kena dengar dan ikut. Maknanya abang kakak tak suka, abang jangan ambil whatever lah kan. So abang kena ikut sebab kakak cakap elok-elok. Kecuali kakak cakap tak elok, memang tak boleh lah sebab kita ajar anak-anak sentiasa cakap elok-elok. Bila cakap elok-elok, orang akan dengar dan orang akan buat apa yang kita minta. Tapi kalau kita cakap tak elok, memang orang marah, cakap tak elok, orang marah, orang tak buat. Jadi semua skill ni, kalau saya tengok jauh, adalah conflict management skill untuk anak-anak. Dia akan guna bila dia besar nanti kat sekolah, kat universiti, kat office dia. Tetapi kalau kita punya skill ialah marah, so anak belajar bila konflik bergaduh, kena marah, kena emosi. Sebab bila saya baca kan pasal brain kanak-kanak bila bergaduh, dia bergaduh tu sebab dia nak protect diri dia. Maksudnya dia tengah dalam mode ancaman. Bayangkan primitive brain, reptilian brain, bayangkan dinosaur. Dinosaur kan dia agresif kan, ataupun ayam lah, ayam kita kacau anak dia, ayam marah kan, so dia sebab ada ancaman. So kanak-kanak bergaduh sebab dia ada ancaman. So bila dia react sebab dia nak protect diri dia. So protect adalah bagus. Bayangkan anak tu bergaduh, orang kacau dia senyap je. Ni memang jadi mangsa buli lah sampai besar. So setiap kanak-kanak dia akan react sebab dia nak protect, which is good. Cuma bila kita handle kanak-kanak bergaduh, kita juga react marah, pukul ke apa kan. Marah bermaksud kita juga dalam otak primitif, otak agresif. Jadi anak belajar bila gaduh kena agresif. Jadi anak tak belajar untuk move dia punya otak ke level 3. Level 3 ialah level berfikir. So level berfikir ialah kita beritahu perkataan perasaan kepada emosi tadi. Ayah nampak kakak marah bila abang tolak kakak. Jadi anak nampak, maknanya dalam ayat tadi bila ayah ni handle anak kan sebab mak buat kerja kan, ayat tu ialah describe situasi dengan perkataan. Tapi dalam ayat tu ada perkataan perasaan. So anak belajar dengar, oh saya marah sebab abang tadi tolak saya. Kan? Lepas tu abang pula, ayah nampak marah sebab kakak balas pukulan abang. Contohlah So abang belajar, oh saya marah sebab tu saya balas, saya marah sebab adik saya balas pukulan saya. So bila anak dengar ayat ni, anak dibawa mode dia, tadi mode dia primitive brain, mode dia kepada thinking brain. Dan ini ialah resolution ataupun conflict management skill bila dia besar nanti untuk proses situasi itu kepada level berfikir dan solution. Bukan solution dengan cara binatang iaitu bergaduh. Betul. Gaduh ni memang cara mudah kan. Semua orang malas nak berfikir. Semua orang tahu mengamuk. Mengamuk emosi dan dengan badan. Badan tu dia pukul kan apa kan. Jadi itu tidak selesaikan masalah. Kena ingat anak kita ialah anak manusia. Kita ibu bapa juga adalah manusia. Kita cuba belajar skill baru ni. Iaitu bila anak gaduh, kita describe situasi tu dengan memberitahu perasaan anak-anak. Sebab kita perlu jadi satu leader di luar kotak, macam Puan cakap kan, di luar. So kita observe, kita nampak. Okay, ni gaduh, ni marah sebab ni. Ni pula menangis sebab dia sedih, kena pukul, dia rasa sakit. Kita explain. So dia dengar perkataan perasaan. Satu hari bila dia dah lama, dia akan cakap, abang buat macam tu, kakak rasa marah. Kan seronok, dia boleh sebut perasaan dia pada adik-beradik dia. Berbanding dia buat tindakan. Yes, sebab dia kena verbalize. Kalau tak verbalize, orang tak tahu dan orang akan terus bully dia sebab orang tak tahu dia rasa. Orang tahu dia marah tapi dia kena beritahu macam staff kan, aku rasa marah. Engkau asyik suruh aku punch kat engkau. Kan, tapi kau tak suruh orang lain. Kan? Tapi kalau dia tak cakap kan, dia senyap tapi dia tolong punch kat kan. Orang yang bully ingat dia ni boleh sebab dia baik. Dia tak marah pun sebab dia senyap. Rupanya dalam hati bergolak-golak, mimpi ngeri, tak nak pergi kerja sebab nanti kena punch kat dia, stres, kita tak tahu. So kena cakap. Itu skill EQ kan. Walaupun pahit orang nak menerimanya. It's better than salah faham dan berterusan. Dan sebenarnya bila cakap, rupanya orang tu okey je. Sorry aku tak boleh buat kerja engkau sebab kerja aku pun tak siap. Aku yakin kau boleh buat, kau cuba buat dulu. Kalau kau tak boleh, bawa aku tolong. Tapi kalau tak cakap, memang orang yang suruh tu dia fikir dia ni boleh, dia ni okey, dia ni baik.
Tapi kena cakap sebab kita kena cakap apa yang kita rasa. Kalau tak memang pembulian akan berterusan selamanya. Ya, termasuk suami isteri lah kan. Kalau tak cakap dia tak tahu kita rasa apa kan. Kadang macam yang baru dekat Little Fingers pun saya kata contohnya macam suami isteri bila dia tak puas hati kan dia tak cakap. Tapi behavior dia menunjukkan protes. Dia masak-masak tu dia bentak-bentak kan. Dia marah-marah anak. Sebenarnya dia kena cakap, abang saya penat. Boleh tak abang pula jaga anak, saya nak mandi, saya nak solat, saya nak baca Quran sekejap, tolonglah. Apa? Abang saya penat, saya tak nak masak, boleh tak abang order je Grab? Kena beritahu. Kalau tak beritahu kan, tapi dia reply perasaan dia dengan behavior. Behavior dia apa tahu? Behavior dia marah anak, dia kasar-kasar, baju suami pun dia saja tak nak sangkut, contohlah kan. Jadi macam dia menjawab dengan behavior. Behavior ialah sesuatu yang unsure, tak pasti. Dia kena clarify dengan words. So kita manusia boleh bercakap unless lah kita bisu kan. Saya tindakan selama ni macam ada mungkin boleh saya improve kot. Contohnya macam bila saya penat, bila saya marah, saya ni Puan Mazna jenis suka ambil pendekatan apa tahu? Saya suka senyap. Lepas tu suami saya tegur. Kalau penat, macam dia cakap macam yang Puan Mazna cakap lah, kalau penat, perlukan bantuan abang ke apa, cakap. Abang tak tahu. So macam saya pula share, bukan tak nak cakap, takut cakap tu akan menjadi marah. Faham tak? Macam so saya kalau macam saya penat ke, saya rasa macam nak marah ke, so saya akan senyap je. Saya senyap, macam saya buatlah kerja. Kalau jadi kalau senyap saya tu tak best lah. Orang yang tengok saya tu macam kerja macam ni memang isteri aku tengah marah ni. Macam jadi barulah suami tu tolong ke apa-apa kan sebab senyap. Sebab saya tak ada bercakap. Sebab cakap kita khawatir ni bila kita cakap tu perkataan yang tak elok kita keluarkan. So saya pula ambil pendekatan baik aku senyap ni daripada aku bercakap. Kalau bercakap biasalah bila kita bercakap kita dengan emosi, kita tak nak benda macam tu. Kita tahu benda tu tak sihat untuk keluarga dan sebagainya. So kita senyap aja. So macam mana pula macam tu Puan Mazna? Tak, yang tu okey. Yang tu okey sebab Puan buat kerja. Ingat tadi yang 5 tadi, nombor 3 pergerakan kan? Bila buat kerja tu siap kan? Cuma selepas momen tu kena cakap juga. Cakap untuk clarification and then solution. Saya pun pernah bila saya ni macam kelakar sikit. Macam suami saya tegur kan. Saya kata ayah nak makan kat rumah ke nak beli kan kat luar. Dia kata nak makan kat rumah. Kita harap dia jawab nak makan kat luar. Jadi kan kita macam sebalik. Kan, masuk sebalik. Saya pun mula muncung kan. Tak ni suami kan kita tanya abang nak makan kat rumah ke atau beli kan. Dia kata kat rumah. Dia suka makan kat rumah. Kita pun dah muncung kita pun buat-buat kata. Lepas tu dia kata kenapa ni kan. Tak adalah mami harap bila mami tanya ayah jawablah nak makan kat luar. Kan senang mami tak payah masak saya kata kan. Lepas tu suami saya simple je. Dia kata bagi tahu je lah. Bagi tahu supaya okey kita makan kat luar. Dia tak ada masalah. Dia ingat tapi sebab kita tanya, dia kata soalan mami ni soalan memerangkap suami, dia kata kan. Sebab kita soal, kita berharap jawapan lain tapi jawapan dia lain. Jadi saya salah kan. So kena cakap je mami tak boleh tak kita boleh baca lah dalam otak. Sebenarnya tak boleh kan. Okey, jadi untuk teacher Elina tadi okey tak bercakap tetapi selepas habis momen tu kena clarification dan solution. Clarify dan solution. Supaya sebab kalau tak dia akan berulang. Dia akan berulang dan suami dia nak membaca behavior kita unknown lah, unsure kan. Jadi dia bersangka-sangka tak elok lah kan. Sedangkan suami dia very directive kan, dia sangat konkret kan. Sebab tu macam Puan tadi yang tanya soalan pasal suami kan, mana tahu mungkin suami dia akan concern bila beritahu perasaan dia bimbang perkembangan anak-anak kan. Mana tahu suami dia akan tukar. Okey, kita ubah kan. Sebab suami ialah problem solver yang sangat bagus. Mudah-mudahan kita doakan bersama. Okey. Alright Puan. Kita ambil masa Puan lama juga ni. Tak apalah. Banyaknya penelitian yang sangat banyak membantu. Saya percaya bukan sekadar membantu saya, membantu ibu bapa di luar sana, especially ibu bapa yang orang kata mendambakan
orang kata solution. So kat sinilah saya datangkan Puan Mazna Ibrahim, dan insya-Allah Puan, andai kata ada rezeki panjang umur, boleh ke kita jemput Puan lagi sekali nanti untuk Tak ada slot masalah. datang insya-Allah, sebab Ah. kami tahu dan ibu bapa juga boleh dapatkan ibu Puan Mazna Ibrahim banyak sangat tips-tips yang menarik, and then simple, mudah je faham. Ibu bapa di luar sana mudah sangat nak faham. Bagi ibu bapa yang kata, oh tebalnya nak baca ke tak, benda ni santai, senang faham, senang digest, and then automatic you akan buat. Sebab macam saya juga, sebab saya dah membaca, so apa yang Puan Mazna dalam perkongsian media sosial ke live ke apa-apa, so apa yang Puan Mazna share, saya buat, dan benda tu alhamdulillah. Yang pentingnya adalah niat kita dan mindset kita. Niat kita adalah untuk jadi orang yang lebih baik setiap hari kan, dan Betul. mindset kita adalah untuk kita bentuk sebuah keluarga yang muhabbah warahmah, insya-Allah. Kita tak seronok kalau kita duduk kat rumah ni kan orang kata rumahku syurgaku, tiba-tiba jadi rumah ni tempat kita berteriak, tempat kita mendatangkan dosa, tempat kita nak amarah, sangat tak seronok. Alright. So itu sahaja perkongsian daripada saya dan juga Puan Mazna Ibrahim. Terima kasih juga pada ibu bapa yang sudi menonton kami punya slot pada hari ini, iaitu bagaimana untuk tengok balik, dah banyak yang ceritakan, kita pun dah lupa tajuk. Yang mana cara mudah untuk ibu bapa kekal sabar dan positif sepanjang Ramadan, insya-Allah. Terima kasih Puan Mazna. Semoga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang, insya-Allah. Selamat berpuasa, semoga bahagia bersama keluarga dan anak-anak. Right? Terima kasih Teacher Elina. Saya juga doakan yang terbaiklah untuk Teacher Elina, organisasi Mumtaz Generation kan dengan tadikanya. Saya doakan tadika ni dapat terus membawa yang positivity tu dalam diri anak-anak. Sebab saya yakin jikalah ibu bapa tidak sempat buat yang positivity tu sebab sangat kekangan kerja, sebenarnya peranan teacher ya Allah sangat besar. Kat situlah tempat anak nak dapat happy, nak dapat pendidikan yang betul dan sebagainya. Dan inilah yang anak akan ingat dan bawa karakter dia sampai besar. Jadi syabas pada Puan dan juga pada semua ibu bapa dalam tadika Puan ni, Mumtaz Generation ataupun ibu bapa di luar sana. Saya ucapkan selamat berpuasa dan insyaAllah kita jumpa lagi. Kalau ada jemputan macam ni saya seronok cakap. Kalau tak saya live cakap seseorang, saya pun macam tak sure apa aku cakap kan. Saya kalau cakap seorang-seorang macam ada orang feedback ke apa ke kan. So jadi saya ni nak cari kawan, nak cari kawan kongsi. Kita ada sedikit ilmu, Puan Mazna sudah pasti banyak lagi ilmu. So kita masing-masing bertukar pendapat, pandangan, dan ada, kita percaya ada ibu bapa di luar sana mungkin kekangan masa dan waktu PKP ni lah dia nak belajar tentang ilmu kekeluargaan, mendidik anak dengan cara yang berkesan, sebab saya percaya ibu bapa mesti nak jadi anak-anak dia orang tu anak-anak yang hebat kan. InsyaAllah betul. Jadikan PKP ni bukan satu benda yang stres. Macam biasa kita positif kan. Jangan jadikan PKP ni satu momen yang stres. Kita jadikan PKP ini adalah tempoh masa yang mana aku banyak belajar tentang ilmu keibubapaan. Aku banyak sangat belajar macam mana nak mendidik anak-anak dengan cara yang betul. Yang sebelum ni kita tak kesempatan sebab kita mungkin sibuk bekerja, penat bekerja, balik dah kena masak, uruskan rumah tangga. Tapi waktu ni lah satu apa orang kata Allah bagi satu rahmat untuk kita belajar. Okey tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada Teacher Elina dan Puan Mazna. Selamat berpuasa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.